Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan tutorial bagi subjek PMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, iaitu Analisis Cerpen Ibu dan Sungai Ceper karya Shahnun Ahmad dan Cerpen Kemelut karya Shahnun Ahmad dalam aspek kekeluargaan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Zahirah, dan Nazirah serta Zakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membuat analisis cerpen yang bertajuk Ibu dan Sungai Ceper karya Shahnun Ahmad. Pertama sekali saya akan menceritakan secara ringkas sinopsis cerpen Ibu dan Sungai Ceper. Cerpen ini mengisahkan seorang ibu tua yang disamakan dengan kisah sebuah sungai, iaitu Sungai Ceper. Sungai Ceper ialah sungai yang jernih dan mempunyai sumber ikan dan udang, panjang dan berliku-liku. Samalah seperti ibu yang sentiasa aktif melakukan aktiviti bersawah. Pada waktu malam, Sungai Ceper masih cergas tetapi ibu tidak. Pada sebelah malam, ibu berehat dan esoknya kembali cergas. Pada suatu hari, Sungai Ceper melimpah kerana hujan turun di hulu. Airnya likat dan melimpah menyebabkan sawah padi musnah. Pada tahun itu, semua penduduk kampung makan ubi gadung kerana padi musnah. Selepas Ceper melimpahkan air, tiba pula musim kemarau. Sungai Ceper menjadi cetek, ikan mati, air sungai busuk dan sawah kering sehingga menyebabkan ibu menggunakan telaga sebagai sumber. Keadaan ini ialah keadaan 40 tahun yang lalu, iaitu semasa aku masih anak teruna dan ibu masih muda. Kini ibu dan ayah tiada lagi, aku pula sudah bercucu. Sungai Ceper masih wujud tetapi sudah mula berubah sejak ibu terjatuh. Lalu lumpuh kerana terpijak tunggul lama, iaitu 10 tahun sebelum ibu meninggal. Pada masa itulah keluarga aku menderita dan aku berkahwin dengan gadis di kampung itu. Bapa pula hanya menjaga cucu dan menjaga ibu. Ceper kini berbau busuk kerana menjadi tempat pembuangan sampah. Airnya mengalir lesu bersama-sama sampah sarap yang tidak sepatutnya dibuang ke dalam sungai itu. Aku dan isteri telah tua dan kini duduk di rumah menjaga cucu. Pada masa itu, Ceper telah mati dan tidak berfungsi lagi walaupun masih wujud. Tidak seperti ibu yang telah tiada di dunia ini. Watak yang memainkan peranan penting dalam cerpen Ibu dan Sungai Ceper ialah ibu sebagai watak utama. Ibu merupakan seorang wanita yang cekap bekerja. Ibu boleh melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat bermula selepas subuh sehingga hampir maghrib. Malah ibu mampu melakukan hampir semua jenis pekerjaan. Ibu juga merupakan seorang yang rajin, iaitu ibu rajin membuat pelbagai pekerjaan menggunakan tulang 4 keraknya tanpa bantuan suaminya yang menjadi kaki burung. Ibu juga seorang yang kuat semangat, iaitu walaupun Sungai Ceper telah memusnahkan padinya akibat banjir, namun ibu tidak berputus asa untuk mengusahakan sawahnya semula. Watak sampingan yang menggerakkan cerpen Ibu dan Sungai Ceper ialah watak aku, yang merupakan anak tunggal dalam keluarga, mewarisi pekerjaan keluarga sebagai pesawah dan juga sudah berumah tangga. Aku juga seorang yang penyayang dan bertanggungjawab. Tema bagi cerpen Ibu dan Sungai Ceper ialah kegigihan seorang ibu dalam mengharungi kehidupan. Hal ini dapat dilihat apabila ibu gigih mencari rezeki dan banyak bergantung kepada Sungai Ceper yang berfungsi sebagai sumber air kepada tanaman. Seterusnya, persoalan yang terkandung dalam cerpen Ibu dan Sungai Ceper ialah: pertama, persoalan kepentingan air dalam kehidupan, iaitu air Sungai Ceper yang deras dan jernih digunakan oleh ibu untuk mengairi sawahnya. Kedua,
persoalan kurangnya kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar. Hal ini dapat dilihat Sungai Cheper tercemar teruk apabila manusia membuang segala macam sampah yang ada di dalamnya. Ketiga, persoalan kasih sayang yang terjalin antara manusia dan alam. Hal ini dapat dilihat apabila kasih sayang aku kepada ibu dan sungai yang menjadi sumber air rezeki di kampungnya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat latar-latar yang terdapat di dalam cerpen Ibu dan Sungai Cheper. Pertama, latar tempat, iaitu Sungai Cheper yang mana tempat penduduk kampung termasuk ibu mendapat sumber air. Seterusnya, kawasan sawah padi iaitu tempat ibu dan orang kampung bekerja. Kedua, latar masa, siang, iaitu sewaktu ibu turun mengerjakan sawah padinya. Kemudian malam, iaitu gambaran tentang Sungai Cheper yang tetap cergas. Ketiga, latar masyarakat, iaitu masyarakat petani yang mengusahakan tanaman padi secara tradisional. Setelah menganalisis cerpen Ibu dan Sungai Cheper karya Shahnun Ahmad, terdapat beberapa aspek kekeluargaan yang telah kami peroleh. Pertama, kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Dalam hal ini, watak aku menunjukkan sikap kasih sayang terhadap ibunya. Ia lumpuh dengan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Hal ini kerana pengorbanan ibu kepada aku tidak terhingga nilainya. Kedua, kesabaran ibu melayani karenah suaminya yang tidak mementingkan kebajikan keluarga. Dalam hal ini, ibu bertanggungjawab bekerja dengan menggunakan tulang empat keratnya untuk menyara keluarganya tanpa mengharapkan bantuan suaminya yang merupakan seorang kaki burung. Ketiga, ibu menggalas tanggungjawab suaminya menyara keluarga. Dalam hal ini, ibu tidak merungut walaupun terpaksa bekerja di sawah padi untuk menyara keluarganya kerana tidak mahu berlaku sebarang pertelingkahan dengan suaminya walaupun perlu menggalas tanggungjawab yang sangat berat. Keempat, kegigihan seorang isteri dan ibu yang gigih membuat kerja. Dalam perkara ini, ibu sentiasa gigih melakukan kerja dengan cepat bermula selepas subuh sehingga hampir maghrib. Malah, ibu melakukan hampir semua jenis kerja. Kelima, keriangan mengusahakan sawah padi bersama keluarga. Aku dan keluarganya mengambil alih kerja-kerja mengusahakan sawah padi. Walau bagaimanapun, keriangan mengusahakan sawah padi berbeza daripada zaman sebelumnya. Hal ini dikatakan demikian kerana Sungai Cheper tidak lagi mampu mengairi sawah padi sebagaimana yang diceritakan oleh ibu dan ayahnya ketika mereka masih muda. Keenam, usaha ibu menghadiri majlis kenduri kendara di kampungnya dan menziarahi orang meninggal. Dalam hal ini, ibu tetap menghadiri majlis-majlis di kampungnya dan menziarahi orang meninggal walaupun sibuk menguruskan sawah padinya kerana ia dapat mengeratkan silaturahim keluarganya dengan orang kampung. Seterusnya, antara nilai murni yang terdapat dalam cerpen Ibu dan Sungai Cheper ialah yang pertama sekali nilai bertanggungjawab. Sikap bertanggungjawab sebagai seorang ibu dan isteri yang ditunjukkan oleh ibu yang mengusahakan sawah padi bagi menampung kehidupan keluarganya. Nilai yang kedua ialah nilai kegigihan. Walaupun terpaksa menggunakan tulang empat kerat, ibu tetap gigih bekerja untuk menyara kehidupan keluarga. Nilai yang terakhir ialah nilai kesabaran. Ibu terpaksa bersabar melayani karenah suaminya yang kurang memberikan perhatian terhadap kebajikan keluarga. Antara pengajaran yang dapat diambil daripada cerpen Ibu dan Sungai Cheper ialah kita hendaklah sentiasa bertanggungjawab untuk menyara kehidupan keluarga agar mereka tidak hidup dalam kesusahan.
Yang kedua, kita hendaklah menjaga kerukunan rumah tangga agar tidak berlaku sebarang perselisihan faham antara suami dengan isteri. Kita juga mestilah menyayangi ibu bapa yang telah tua agar kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Yang terakhir adalah kita janganlah sesekali mencemarkan alam sekitar kerana perbuatan itu akan membawa keburukan kepada masyarakat. Terusnya kita akan lihat analisis cerpen Kemelut juga karya Syahnun Ahmad. Lebih dahulu kita pergi kepada sinopsis cerita cerpen ini. Cerpen ini mengisahkan kehidupan sebuah institusi keluarga yang diketuai oleh Kudus sebagai suami kepada Hasnah dan ayah kepada 5 orang anak yang terdiri daripada Badrul, Hayati, Sanusi, Asrul dan Kamal. Bermula ketika Kudus dan keluarganya sedang menunggu azan untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah, tetapi salah seorang anaknya iaitu Badrul tidak ada bersama kerana masih belum pulang ke rumah. Hal ini telah mewujudkan kebimbangan Kudus terhadap tingkah laku Badrul yang mula berubah akibat terpengaruh dengan keadaan di tempat belajarnya di Kuala Lumpur. Lebih merusingkan Kudus apabila anaknya Badrul berani membawa pulang teman wanita ke rumah dan dibawa masuk ke dalam bilik secara berdua-duaan. Perubahan tingkah laku Badrul ini telah menyebabkan Kudus berasa sangat bersalah terhadap isteri Hasnah dan mula teringat akan kisah silamnya. Kudus berperang dengan dirinya sendiri apabila teringat akan kisah silamnya yang sangat memalukan sehingga kesabarannya hilang, lalu bertindak memukul Badrul dengan teman wanitanya yang sedang berasmara di dalam bilik. Tindakan Kudus benar-benar membuatkan Badrul berasa cemas lalu meninggalkan rumah bersama teman wanitanya. Kudus kembali menenangkan semula dirinya dan berserah kepada Yang Mutlak untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada anaknya. Baiklah, tema untuk cerpen ini adalah ketabahan seorang ketua institusi keluarga dalam menguruskan keluarganya. Berdasarkan cerita tersebut, kita dapat tahu ada 2 watak yang terdapat dalam cerpen ini, iaitu yang pertama adalah Kudus. Kudus merupakan ayah kepada 5 orang anak dan juga suami kepada Hasnah. Kudus ini seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Selain itu, Kudus ini merupakan ayah dan suami yang penyayang terhadap isterinya. Terusnya adalah watak Badrul. Badrul merupakan anak kepada Kudus dan juga Hasnah. Badrul merupakan seorang yang mudah terpengaruh dan juga mempunyai masalah sosial dan merupakan seorang yang tidak berani. Baiklah, seterusnya daripada aspek kekeluargaan, kita dapat lihat bahawa sifat tanggungjawab Kudus terhadap keluarga, yang mana watak Kudus dalam menunjukkan sikap tanggungjawab terhadap keluarga apabila menjadikan aktiviti solat maghrib secara berjemaah sebagai aktiviti wajib harian. Selain itu adalah sifat sayang Kudus terhadap keluarganya. Hal ini boleh dilihat apabila Kudus tidak senang duduk apabila anaknya Badrul masih belum pulang ke rumah walaupun semua telah bersedia untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Antara nilai murni yang dapat dilihat daripada cerpen ini adalah sifat tanggungjawab, yang mana sikap tanggungjawab sebagai seorang ayah dan suami yang telah ditunjukkan oleh Kudus, iaitu dengan apabila Kudus menyuruh anak-anaknya untuk patuh kepada arahan Tuhan. Yang kedua adalah sifat kasih sayang, yang mana dalam novel ini, dalam cerpen ini kita boleh lihat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Kudus dalam memastikan kesemua anaknya dan isterinya menjadi insan yang berguna dan patuh kepada arahan Tuhan. Berdasarkan kisah cerpen tersebut, pengajaran yang boleh diambil adalah kita hendaklah bertanggungjawab dengan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Tuhan agar tidak dipersoal kelak. Yang kedua, kita hendaklah menjaga hubungan dengan Tuhan agar hidup sentiasa diberkati. Selain itu, pengajaran yang boleh diambil adalah kita mestilah sentiasa menasihati antara satu sama lain agar sentiasa berada di landasan yang diredai. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita janganlah cuba untuk mengingkari arahan Tuhan. Baiklah, sampai di sini sahaja perbincangan kami mengenai analisis cerpen Ibu dan Sungai Ceper karya Syahnun Ahmad dan cerpen Kemelut
karya Syahnun Ahmad dalam aspek kekeluargaan. Sebelum itu, izinkan saya mengakhiri perbincangan ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.